Perkongsian 1 jam di MSI. Selasa, 5 Julai. Titis air mata dititiskan. Nostalgia seni bersama penyanyi bersuara lunak era tahun 80-an, Datuk Yusni Hamid. Sejauh mana rakyat cakna dengan pewartaan 23 lokasi larangan merokok? Ikuti kupasannya. Dan perkembangan terkini banjir kilat yang berlaku di Baling, Kedah. Gembira rasa di hati bila kau datang kepadaku. Tak tahu apa yang akan terjadi, aku pun mula rasa malu. Kau memang yang ku nanti, kau memang yang ku puja-puja. Sekarang ini kau mendekati pada diriku yang menanti. Kau curahkan sayangmu kepada diriku, kau ucapkan cintamu padaku. Akan ku belakan sayangmu padaku selama-lamanya hidupku. Kau memang yang ku nanti, kau memang yang ku puja-puja. Sekarang ini kau mendekati pada diriku yang menanti. Gembira rasa di hati bila kau datang kepadaku. Tak tahu apa yang akan terjadi, aku pun mula rasa malu. Kau memang yang ku nanti, kau memang yang ku puja-puja. Sekarang ini kau mendekati pada diriku yang menanti, pada diriku yang menanti, pada diriku yang menanti, pada diriku yang menanti. Baik, itu dia pembukaan yang sangat-sangat mengimbau dan kita berasa sangat terpegun kan di Malaysia hari ini. Jadi kita nak mengalu-alukan Datuk Yusni Hamid untuk bersama dengan kita juga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Datuk. Alhamdulillah. Suara emas yang masih lagi sama kalau kita pendengarkan di YouTube sama sahaja. Dan yang pastinya sangat bertuah kita hari ini di Malaysia hari ini kerana kita dapat bersama-sama dengan bintang emas ini. Kita juga nak wawarkan kepada semua penonton Malaysia hari ini untuk terus setia bersama kami. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Dan lupa pula, ya? Itulah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Santapan halwa telinga di waktu pagi yang cukup mendamaikan ini. Okey, alang-alang kita dah berada bersama dengan Datuk. Datuk, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, setakat ini sihat.
Cuma badan tambah naik, itu je. Itu tandanya gembira, Datuk. Baiklah, kalau kita cerita tentang suara emas Datuk Yusni Hamid, memang tidak boleh disangkalkan, tidak boleh dipertikaikan. Tapi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang nostalgia, bagaimana pelibatan Datuk sendiri dalam dunia seni, nak tahu juga perkembangan terkini Datuk sekarang ni sibuk buat apa? Sebenarnya terima kasihlah kerana menjemput saya hari ini, dapat berjumpa sekurang-kurangnya peminat dapat tengok di Kaca TV. Betul. Alhamdulillah selekat ini bila kita kan dah baru melalui pandemik COVID. Selama 2 tahun setengah tu memang kita duduk rumah ajalah, tak ada apa. Tapi alhamdulillah bila dah hujung-hujung tu adalah juga jempatan, kita pun tak sangka lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga, tapi orang kata tu bila nak memulakan tu, orang kata tu mengambil masa jugalah. Apa pun, walaupun bagi saya lah, walau macam mana you sehebat mana pun, bila you berhenti dalam 2-3 tahun ni, dia mengambil masa juga untuk kita nak mulakan itu. Nak dapat kembali momentum. Nak dapatkan balik momentum. Betul. Tapi bila tengok persembahan tadi, effortless ni Datuk kan. Memang relax je. Makanan betul lagi. Dan tak silap saya 1982 lagu tu ya. Betul, 82. Sekarang ni 2022 dah. 2022. Dekat. 40 tahun lah lagu ni saja kan. Alhamdulillah. Saya pun rasa banggalah, bersyukur lagu tu masih dimainkan di jorong-jorong radio. Kalau karaoke tu tak usah cakap lah kan. Orang-orang veteran sukalah lagu tu. Tapi kalau kita nak imbau kembali waktu perjalanan karier seni Datuk yang bermula pada tahun 80-an itu, bagaimana sebenarnya bermula nak menempatkan diri dalam dunia seni ni, Datuk? Saya sebenarnya kalau ikut, saya mula dalam tahun 69. Awal Umur lagi. saya 18 tahun. Sebab saya selepas orang kata tu nyanyi dah 10 tahun baru saya buat album. Okey. Saya tak pernah terfikir pun yang saya akan buat album. Buat persembahan di luar dululah baru. Maksudnya saya mula di kalau ikut tu, kalau orang kata di lounge lah, di kelab malam. Tapi saya amat bertuah, saya tidak membuat persembahan di kelab-kelab malam berpindah randah. Saya amat berbangga, bertuah dapat membawa persembahan di kelab perdana, yang mana eksklusif kelab kata orang. Lepas tu saya berpindah ke Regent Lounge selama 10 tahun. So 2 tempat tu makan masa dalam 19 tahun baru buat album. 10 tahun. Okey, bagaimana terdetik nak menghasilkan album selepas 10 tahun membuat persembahan tersebut? Sebab banyak orang bertanya. Orang selalu yang datang-datang ke lounge tu kan, semua nak cari album saya. Saya kata saya tak ada buat album, tak ada buat rekod. Masa tu dulu kita EP kan, rekod. So, alhamdulillah ada seorang hamba Allah tu, bukan orang sini pun, orang luar negara. Dia sponsor buat album. Kenalan lah. Kenalan. Dia peminat lah. Dia kira orang luar, dia peminat. So dia membuat album, dia lah jadi sponsor buat album saya tu. Barulah keluar album tu tahun 82. Diterbitkan oleh Fauzi Marzuki. Itu komposer yang pertama. Pertama. Baiklah. Tapi kan kalau Datuk lihat sendiri kan, bukan mudah lah kan. Kita zaman dulu tu nak jadi artis bukan senang. Nak jadi artis rakaman ini kriterianya sangatlah tinggi kan. Berbanding sekarang ni kita tengok kalau ada laman sosial tu sendiri boleh jadi artis. Cabaran Datuk ketika itu untuk menjadi artis? Cabaran kita masa saya mula menyanyi, kita tak ada TV. Okey. Kan? Bila kita menyanyi malam tu, orang tak kata kita pergi menyanyi kan. Cabaran tu banyaklah kan. Dia punya sangkaan tu bila kita menyanyi malam tu kita buat kerja lain. Bukan kita menyanyi kan. Cuma bila keluar TV hitam putih, kita dapat jemputan membuat sembahan tu. Kalau saya ingat saya dulu dekat ni lah, dekat Ampang stesen TV kan. Barulah dia kata kita ni menyanyi. Barulah orang kenal melalui cara tersebut lah. Baru kata kita menyanyi. Jadi peringkat demi peringkat lah perlu dilalui. Memang kita banyak. Saya pun nak tertanya jugalah, nak menjadi popular di zaman Datuk tu, apa kayu ukurnya? Macam mana nak macam ni orang kenal kita ni ke sebab dah masuk TV baru betul-betul diukur seperti Tapi kalau kita ikutlah zaman dulu lah kan, saya selalu fikir orang selalu dimikirkan kecantikan. Okey. You punya appearance, you punya kecantikan, you punya seksi itu kan. Saya nampak macam itulah. Tidak zaman sekarang, tak kira lah you
berbadan besar ke, you when you got a good voice, you dah memang. Oh, maksudnya sekarang keterbukaan tu lebih. Keterbukaan lebih. Okey, baik. Kalau dulu memang masih dipilih kecantikan, penampilan gitu kan. Kena ada rupa paras juga. Betul, kena ya. rupa paras juga. Okey. Kalau diingat kembali kan Datuk, waktu 80-an tu Datuk sezaman dengan siapa agak-agaknya artis-artis yang sealiran dengan Datuk? Kalau dulu kita punya Datin Paduka Julius Sudiru, tapi dia lebih awal dari saya. Kita punya Katina Dahari. Kalau di Malaysia, Datuk Khatijah Ibrahim, Francisca Peter, kan, semua dah Zaitun Someon. Tapi yang menyanyi malam tu saya rasa cuma Zaitun Someon je. Yang saya tahulah Zul Eda, tapi semua itu dah bawah-bawah saya. Saya mula 69, umur 18 tahun gitu kan. Wow, 69. Tapi kan Hanif, saya kalau dengar nama Datuk Isni Hamid ini, kita terbayang bahawa Datuk ni memang suaranya memang cukup popular dalam kalangan majlis-majlis diraja. Dan selalunya kalau persembahan diraja ni, Datuk Isni memang akan membuat persembahan. Dari segi pengalaman itu sendiri bagi Datuk bagaimana? Dia sebenarnya saya pun memang tak tahu macam mana saya di orang kata itu digelar penyanyi raja kan. Kemungkinan pengalaman saya bila saya nyanyi malam. Saya banyak menyanyikan banyak macam genre lagu-lagu. Saya tak kira lagu asli ke, lagu apa ke. Bila dijemput tu, saya dengan sendiri dapat tahu kalau persembahan di sana ni lagu yang macam mana. Okey. Bila dah kita teruskan tu, kadang-kadang acara majlis di sana mesti ada lagu-lagu pilihan. Jadi saya meneruskanlah. Tapi saya lebih suka kalau di sana tu kita lebih kepada lagu-lagu Melayu asli kita, lagu-lagu lama kan. Tidak ketinggalan juga, kita cubalah untuk membawakan lagu-lagu baru kan. Datuk, Sila. satu nak tahu sebab suara itu masih sama. Saya nak tahu mungkin juga panduan untuk penyanyi-penyanyi baru ini. Sebenarnya apa amalan ataupun tips yang Datuk amalkan untuk terus kekal suaranya? Kita dengar macam tak percaya kan tadi kan? Sebenarnya macam inilah. Kita sendiri ada masing-masing ada keistimewaan sendiri. Macam saya kemungkinan saya dianugerahkan sebegitu, saya bersyukur. Saya tidak ada, orang kata itu masa zaman kita tidak ada vocal class. Kan? Belajar sendiri saja. Sendiri saja. Kita mungkin dalam hati kita memang kita minat. Kita banyak mendengar-dengar inilah. Kalau dulu EP lah, rekod kaset kan. Betul. Jadi dengan sendirinya mungkin saya pun banyak nyanyi lagu-lagu ballad, evergreen, keroncong kan. Tapi zaman saya tu kalau musim orang kata tu tahun baru ke perayaan Christmas, saya kena nyanyi lagu disco juga. Itu dulu, sekarang tak boleh dah. Mungkin itulah anugerah. Abang kata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi rasa perlu juga orang kata exercise perlu juga sebenarnya. Tapi kalau orang kata jangan banyak minum air batu ke, jangan makan pedas ke, bagi saya selama ni tak ada masalah insya-Allah. Makan sajalah ya. Cili padi tak pedas, tak berpada-padalah. Kan? Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Saya pun bila tengok balik video-video lama tu memang lagi lagu keroncong tu. Legend. Terima kasih banyak dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Saya pun terima kasih. Ya, untuk peminatlah mungkin sekali yang menonton Malaysia hari ini sedikit pesanan kepada mereka. Kepada peminat-peminat semua ya. Kita pun dah nak sempena Hari Raya Aidil-Adha pun kan. Ya, betul. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Kalau yang nak balik kampung tu berhati-hatilah. Banyak musim orang nak buat korban semua kan. Jadi saya juga amat terima kasih kepada semua lagi yang masih memberi sokongan dan meminati saya. Ada juga katanya kenapa tak buat konsert. InsyaAllah. Kadang-kadang orang veteran ni susah sikit nak buat konsert kan. InsyaAllah hasrat saya untuk membuat konsert amal satu hari nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan dan ada rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Datuk, zaman-zaman media sosial ni ada media sosial ke? Ke macam mana nak ikut? Saya tak pandai. Okey, faham. Baik, terima kasih Datuk. Dan pastinya ini antara momen-momen yang menarik lah kan. Setuju. Kalau kita nak ingat balik semula, kita hanya mampu tengok dekat YouTube saja. Tapi ada kesempatan ini banyak sebenarnya pengalaman yang boleh kita ambil daripada mereka, orang-orang lama ini. Betul, sangat tenang wadah bicaranya juga bersama dengan kita dan terima kasih sekali lagi Datuk ya. Dan kita nak berteriak seketika kerana selepas ini satu
perbincangan, perkongsian yang sangat penting pada ketika ini, penguatkuasaan larangan merokok di tempat awam. Mungkin ramai yang dah lupa dah ni kan? Yelah, awal-awal je bersemangat dan rasa ingin melakukan kepatuhan itu. Betul. Tapi makin lama, ditambah pula dengan keadaan pandemik, ke mana hilangnya kepatuhan anda? Betul. Ini yang kita nak bawakan sekejap lagi di Malaysia hari ini berkenaan dengan penguatkuasaan larangan merokok di tempat awam. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah mewartakan tempat makan di seluruh negara sebagai kawasan larangan merokok mulai 1 Januari 2019 dengan penguatkuasaan pendidikan selama 12 bulan. Diikuti penguatkuasaan penuh pada 1 Januari 2020 di bawah Peraturan 11/1/D Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 pindaan 2018. Selain itu, sebanyak 23 kawasan awam turut disenaraikan, antaranya seperti premis kerajaan, stesen minyak, kompleks beli belah dan taman awam. Namun, ketika negara berada dalam fasa peralihan endemik, sejauh mana masyarakat cakna dengan pewartaan ini? Well lah. Saya rasa patut lah. Sebab majoriti sekarang tengok ramai yang rokok. Kesian lah kalau yang tak rokok tu. Kan? Dia tak tahan bau busuk. Yang tu lah kena-kena budak-budak sekolah kan. Penyakit rokok, asap dia tu lagi teruk pada yang orang isap rokok. So better kalau isap rokok ada kawasan yang tertentu lah. Tahu sebagai contoh dekat kedai makan lah. Tapi macam saya nampak macam orang tidak menitik beratkan benda tu lah bagi saya. Satu tindakan yang tidak bertanggungjawab lah. Sebab as we all know, dalam restoran pun macam tak boleh nak merokok kan. Lepas tu tempat awal lagi lah ada ramai orang lain. So macam especially keluarga yang ada baby kecil. Kalau saya kan, saya lebih allergic dengan bau tu, yang bau asap tu kan. Sebab ada nikotin daripada yang ambil yang bau tu, lagi dia yang dapat bad habit daripada benda tu kan. So kalau ada baby, kadang-kadang kita makan dekat kedai, dia orang merokok. Benda tu macam annoying kadang-kadang. Sebab bau tu kan, masa kita makan, benda tu masuk sekali dengan nasi ke apa kan. So saya rasa lebih baiklah awareness dekat tempat awam semua, dia kena saman kalau dia orang merokok ke apa. Kadang-kadang dia orang rokok dari kereta, dia orang buang dekat luar. Saya sedang menuju di beberapa lokasi di Petaling Jaya dan juga Kuala Lumpur untuk melihat keadaan di sana. Sama ada rakyat Malaysia patuh ataupun tidak dengan arahan kerajaan mengenai kawasan larangan merokok. Tinjauan pertama dilakukan di pusat bandar Damansara. Kami dapati majoriti rakyat Malaysia patuh dengan arahan yang diwartakan. Namun, tidak dinafikan masih ada segelintir yang degil dengan merokok di kawasan terbuka seperti tempat letak kenderaan. Selain itu, ada juga penjual makanan di kawasan kaki lima merokok ketika ketiadaan pelanggan. Malah, mereka menggunakan tangan yang sama dengan menyentuh makanan untuk dibungkus kepada pelanggan. Lokasi seterusnya ke sebuah sekolah bertempat di Petaling Jaya. Dari pemerhatian kami ketika itu, pematuhan rakyat Malaysia untuk tidak merokok di kawasan sekolah amat memberangsangkan. Manakala di sebuah restoran mamak di Kuala Lumpur, ramai juga yang tidak ambil peduli walaupun ada ditampal notis di dalam restoran. Di kaki lima kedai dan luarnya, kebanyakannya seperti tidak kisah melepaskan gian selepas menikmati makanan. Lokasi berikutnya di Taman Tasik Titiwangsa. Selama 1 jam kami berjalan memerhatikan gelagat pengunjung di sini, walaupun tidak seramai ketika cuti hujung minggu. Namun, majoritinya dilihat mematuhi arahan larangan merokok di tempat awam.
Kesimpulannya, melalui tinjauan selama setengah hari di beberapa kawasan, pematuhan terhadap larangan merokok diberi perhatian oleh masyarakat walaupun masih ada segelintir yang degil. Masyarakat perlu faham peraturan larangan merokok ini adalah langkah yang perlu diambil dalam mentransformasikan komuniti yang lebih peka terhadap kesihatan individu dan masyarakat sekeliling demi menjamin kualiti kehidupan yang lebih baik. Itu dia tadi tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kami, Siti Nazmimi, yang pastinya anda sendiri dapat melihat bagaimana sebenarnya tingkah laku, sikap dan perangai dalam kalangan masyarakat kita yang seolah-olah ambil mudah dan tidak indah. Betul. Dan kalau kita perhatikan rata-rata sekiranya perbincangan terbuka ini kan, tak kisahlah di kaca televisyen ke ataupun kita berbual dengan rakan-rakan ke, semua tahu berkenaan dengan rokok ni tak elok kan. Betul. Rokok ni ada kesannya apa semua, tapi masih lagi berleluasalah dan boleh kita katakan menuju ke arah end game untuk tabiat merokok ni. Makin ramai pula perokok-perokok yang menunjukkan sikap mereka itulah. Untuk itu kita nak bincangkan berkaitan dengan penguatkuasaan larangan merokok tempat awam yang semakin dilupakan. Macam tadi saya cakap dengan Rena pun, saya pun kadang-kadang dah terlupa dah. Masih lagi berkuasa ke kan? Ini yang sebenarnya kita nak bawakan bersama dengan tetamu istimewa kita secara atas talian, Cik Muhammad Rizal Rusuli, Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rina dan Hanif. Ya, Cik Rizal, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin sebagai permulaannya, difahamkan ada 20 kawasan yang diwatakan sebagai tempat larangan merokok. Mungkin sebagai kita nak refresh balik ini, nak ingatkan kembali apa-apa sebenarnya kawasan-kawasan tersebut, Cik Rizal. Hanif, sebenarnya ada 23 kawasan dilarang merokok. Pusat hiburan, hospital dan klinik, lift dan tandas awam, kedai makan. Sama ada dia ada air condition ataupun tidak, kenderaan awam dan hentiannya, lapangan terbang, premis kerajaan, Dewan Orang Ramai, Institut Pendidikan, Taman Asuhan Kanak-kanak, bas sekolah, kaunter, bank, telekom, TMB dan pos, kompleks membeli belah dan juga kaki limanya, stesen minyak, stadium, pusat sukan, bangunan bagi tujuan agama, perpustakaan, kafe internet, PLKN, premis dengan aircon berpusat, NNR, Taman Awam, Taman Negara dan Taman Negeri. Itu adalah 23 premis yang dilarang merokok. Ya. Baik, kalau kita lihat sebenarnya antara 23 kawasan larangan merokok ini, sudah tentu keberadaan kita berada di mana-mana ni, terutamanya di premis makanan. Ini secara tidak, orang kata kalau kita sendiri berada di premis tersebut, kita dapat saksikan sendiri bagaimana sikap masyarakat kita. Dan kalau selepas pandemik ini, bagi pandangan Cik Rizal sendirilah, bagaimana dari segi kepatuhan mereka ini? Semasa fasa peralihan ke endemik yang telah berkuasa pada 1 April tahun ini, kebanyakan premis kita tahu telah beroperasi sepenuhnya, termasuk kedai makan, jualan barang dan sebagainya. Dan semasa sebelum fasa peralihan ini, penguasaan lebih tertumpu kepada pematuhan SOP dalam pencegahan dan kawalan COVID-19. Bagi Jabatan Kesihatan Wilayah dan Putrajaya, peningkatan jumlah operasi rokok dan hasil tembakau semasa peralihan ke endemik telah pun meningkat sekali ganda, dengan jumlah tawaran notisnya meningkat sekali ganda dan juga operasinya meningkat sekali ganda. Dan pada Januari hingga Mac tahun 2022, sebanyak 262 notis kesalahan telah dikeluarkan. Namun selepas peralihan endemik, di antara April hingga Jun, 480 notis telah dikeluarkan, menjadikan jumlah terkumpul bagi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Putrajaya sebanyak 744 notis. 32 lebih telah dikeluarkan kepada orang yang merokok. Ya, saya sebenarnya bila dibacakan statistik ni kan, notis ke compound ke telah dikeluarkan, kita berasa sangat sedih lah, sebab sebenarnya dalam arti kata lain masih ramai yang ingkar dengan arahan tersebut. Menurut Encik Rizal, mungkin daripada pemantauan ini, mengapa agaknya masih lagi berlaku keculasan sebeginilah, orang ramai tidak mengindahkan peraturan-peraturan untuk tidak merokok di tempat awam ini, Encik Rizal?
Ya, pelanggaran yang kita nampak kebanyakannya berlaku di kedai makan. Kita jarang melihat aktiviti merokok di stesen minyak, di dalam bangunan hawa dingin, internet, hospital, klinik. Dan di R&R juga kita jarang lihat. Walaupun R&R dengan kedai makan ni boleh kata hampir sama, ada makan dan sebagainya. Namun kita boleh lihat lebih banyak perokok yang merokok di kedai makan lah. Dan hasil daripada operasi yang kita laksanakan, kita dapati maklum balas daripada mereka bukan tidak tahu tentang kesalahan yang mereka lakukan. Cuma mungkin kesedaran oleh pihak yang merokok itu belum sampai untuk mereka tidak merokok. Mungkin orang yang sama boleh tidak merokok di RNR, dia tidak merokok di stesen minyak, tapi dia merokok di kedai makan bersama rakan-rakannya. Pandangan saya lah. Ya. Baik. Tapi kita juga nak tahu sebenarnya berapa nilai kompaun yang dikenakan bagi mereka yang merokok di kawasan larangan ini? Baik, Nina, bagi mereka yang ditangkap merokok di kawasan yang dilarang merokok, tawaran kompaun yang dikenakan adalah sebanyak RM Malaysia 250 dan perlulah bayar di pejabat kesihatan yang berhampiran dan di sana ada tawaran sebanyak RM100 boleh diberikan bergantung kepada rayuan yang dikemukakan oleh orang yang kena kompaun tadilah. Cik Rizal, adakah kerana nilai kompaun yang rendah menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat ataupun mereka perokok ini merasakan bahawa kerana nilai rendah ini mampu bayar jadi mereka tak kisah dan tak endah, degil dalam erti kata lain, menyebabkan situasi ini semakin berleluasa? Pada pandangan saya, Rina, tidak juga sebab ramai yang tidak membayar kompaun dan kita bagi mereka yang enggan membayar atau tidak membayar, kita akan bawa kes mereka untuk didaftarkan ke mahkamah untuk proses pendakwaan dan dengan izin timbalan pendakwa raya lah. Bukan kerana nilainya rendah tapi mereka sendiri sebenarnya ingkar atau patuh dengan undang-undang. Ya. Cik Rizal, dari sudut penguatkuasaan, dari sudut pemantauan, adakah penguatkuasaan ini semakin dipertingkatkan? Sebab ialah kita memang bagi arahan, memang bagi peraturan, tapi penguatkuasaan pun penting dalam memastikan orang sedar tentang arahan tersebut, kan? Ya, setuju. Di bawah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, terdapat 5 pejabat kesihatan iaitu Lemah Pantai, Titi Wangsa, Ceras, Kepung dan Putrajaya. Kami menjalankan operasi setiap minggu di kesemua titik dan sehingga bulan Mei tahun ini kita dah melawati 2,327 premis telah pun dilawati. Dan pada baru-baru ini 25 April 6 Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama Sektor Inspektorat dan Perundangan dan juga Sektor Tembakau SCTC HQ bersama agensi lain seperti Kasta, PDRM, Kementerian Sipil dan DBKL telah melakukan operasi mega peringkat kebangsaan dan hasil dari operasi itu sebanyak 335 notis kesalahan telah dikeluarkan dengan nilai sebanyak 93,350. Operasi ini akan diteruskan di peringkat negeri-negeri dan daerah sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan. Dan operasi-operasi yang kita jalankan akan dihantar ke Sektor Inspektorat dan Perundangan dan maklumat ini akan ditweet dalam tweet KKM dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri. Ya. Baik, sebelum kita berakhir sedikitlah nasihat Cik Rizal sendiri kepada mereka di luar sana berkenaan dengan isu merokok ini. Baik, peranan orang awam sangat penting dalam memudayakan masyarakat. Merokok ini merupakan budaya dalam kita menghadapi ataupun mendorong adalah kita KKM juga mengharap dengan penguasaan ini dapat memudayakan masyarakat. Orang awam harus akur dan patuh tentang undang-undang yang sedia ada dan juga bagi pemilik premis bawah peraturan 11 ini terutamanya kedai makan perlulah memasang dan melekatkan notis larangan merokok yang mencukupi. Dengan menyediakan abu rokok ataupun pengasingan kawasan, pemilik premis boleh dikenakan
compound juga di bawah peraturan yang lain iaitu peraturan 12 peraturan komunikasi tembakau. Betul. Baik, Cik Rizal, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Ya, semoga sasaran kita sama-samalah untuk sekurang-kurangnya di tempat awam ini tiada lagi perokok-perokok tegar ini kan yang berleluasa ini dapat sama-sama dikuatkuasakan. Okey, Encik Muhammad Rizal Rusuli, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan juga Perundangan daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Baik, kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini, kita nak bawakan pemerhatian anda penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan banjir kilat yang berlaku di Baling Kedah. Yap, ada perkembangan terbaru yang akan kami bawakan, jadi terus kekal dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kekalan kami di Malaysia hari ini. Saya nak raikan juga kepada yang menonton kami di Facebook MSI TV3. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen kat bawah tu. Saya Hanif dan juga Rina masih dengan anda. Baiklah, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang apa yang penting di Dada-Dada Akhbar pada pagi ini, kami nak bawakan perhatian anda untuk satu bingkisan yang istimewa. Ini menyentuh tentang Hari APMM bersama media di Mantin Negeri Sembilan. Dikatakan seramai 56 pengamal media menyertai aktiviti menembak Hari Bersama Media anjuran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Nak tahu lebih lanjut, kita saksikan bingkisan ini. Boleh beritahu dia kita dah sediakan. Pengalaman luar biasa buat 56 pengamal media dari pelbagai medium elektronik dan media cetak. Bersempena Hari Bersama Media, anjuran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada 2 Julai 2022 lalu, mereka berpeluang untuk menyertai aktiviti menembak. Acara tahunan ini terpaksa ditangguhkan pada tahun 2020 berikutan pandemik COVID-19, namun diadakan kembali bagi mengeratkan hubungan serta menghargai peranan pengamal media. Lebih menarik, wartawan dan juru kamera yang biasanya menembak menggunakan pena dan lensa, kali ini mereka berkesempatan mengasah kemahiran pengendalian senjata api yang digunakan oleh Maritim Malaysia sewaktu operasi. Dua acara utama dipertandingkan di Lapang Sasar Majlis Sukan Negeri Mantin Negeri Sembilan bagi menguji kemahiran menembak antara agensi media tempatan dan Maritim Malaysia. Turut mempamerkan kepakaran ialah Ketua Pengarah APMM Laksamana Datuk Muhammad Zubil Matsum serta pengurusan tertinggi Maritim Malaysia. Media Prima melakar kejayaan manis apabila berjaya membolot tempat hampir dalam semua acara. Juara keseluruhan berjaya dirangkul oleh pasukan gabungan kepimpinan tertinggi Maritim Malaysia dan media serta membawa pulang piala pusingan Datuk Muhammad Zubil. Bukan sahaja melepaskan tekanan, malah aktiviti seperti ini dapat memberi pendedahan mengenai kecekapan penguatkuasa Maritim Malaysia dalam berhadapan dengan sebarang risiko dan ancaman. Wow, tu dia. Kawan kita. Semangat betul menembak ya. Rakan tugas kita pun ada Sofia juga. Masing-masing menunjukkan kehebatan masing. Tahniah di atas kejayaan. Katanya banyak juga negara yang menangi. Betul. Tapi bawa-bawalah hamper tu sikit dengan kami ya. Okey, kita nak teruskan perkongsian ini di Dada-Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Di muka hadapannya kalau boleh dikongsikan ini berkaitan dengan kebimbangan kita kepada mahasiswa dan juga mahasiswi berkenaan dengan harga yang semakin meningkat sekarang dan dilaporkan harga siling menu makanan RM3.50 untuk penuntut di IPT dan ini telah pun dikongsikan juga oleh Menteri Institusi Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Datuk Seri Noraini Ahmad berkata bahawa dengan penetapan harga siling ini lampirannya di halaman keempat ini membuktikan bahawa ada langkah yang boleh diberikan kepada penuntuk-penuntut lah untuk memastikan bahawa mereka ini tidak lapar, mampu milik juga untuk makan, tidak perlu berkira-kira lah dengan perbelanjaannya, dengan kos yang semakin meningkat di luar. Sekurang-kurangnya di dalam kawasan kampus itu, mereka ini mampu untuk hidup dengan baik lah kan. InsyaAllah. Dan kalau kita menyentuh harian Metro hari ini di muka hadapan, ini jijik tapi halal. Apakah sebenarnya butirannya ada di halaman 2 dan juga 3. Ini kisah sebenarnya rezeki selongkar sampah. Bau kurang enak tak halang Hasan kutip jual barangan lusuh demi sesuap nasi. Jadi kita difahamkan bahawa pemungut sampah Hasan Dolah ini yang berusia 66 tahun melakukan kerja mencari barangan lusuh sejak 6 tahun lalu dan katanya
setiap 3 hari dia memperoleh pendapatan kira-kira RM250. Dan bayangkanlah kalau kita pandang dengan jijik, rasa kotor. Tapi ini bagi sebilangan masyarakat dalam kalangan kita ini, inilah hasil rezeki mereka untuk sesuap nasi. Betul, yang penting halal juga kan. Dan Cosmo, Rina nak kongsikan juga? Okey, di Cosmo, ini kisah saya rasa memang menjadi bualan dalam kalangan kita. Rasa tak tahulah di mana agaknya kesilapan ataupun kita terfikir sampai hari ini apa sebabnya berlaku wanita bayi mati di Kelar. Wanita ini dikatakan baru sahaja tamat tempoh berpantangnya. Bayi pun baru berusia 60 hari, kalau 44 hari. Dan dikelar oleh suami sendiri. Sebelum tu katanya ada pergaduhan yang berlaku. Dan akibat daripada itu, isteri dan anak yang berusia 2 bulan menjadi mangsa. Wow. Dan juga dilaporkan ada video kan dan gambar tentang bagaimana suspek ini melarikan diri dalam keadaan yang mungkin tidak berapa elok lah. Dan ini mungkin siasatan sedang dijalankan dan kita serahkan kepada pihak berkuasa. Betul. Apapun ini antara berita yang mungkin kita tak nak bacakan kalau boleh setiap hari kan. Okey, ini perkongsian di Utusan Malaysia sedikit berkaitan dengan kartel. Kali ini kartel menjual ikan hasil tangkapan laut di tengah laut kepada nelayan-nelayan asing demi untuk mengaut keuntungan yang lebih. Dilaporkan di muka hadapan ini. Dan ini juga satu modus operandi yang mungkin kalau kita dengarkan berasa terkejut, tapi saya percaya adalah amalan biasa di tengah laut dan telah pun disahkan oleh Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal kepada Utusan Malaysia. Dan ini pastinya sedang cuba akan dibantras untuk memastikan bahawa bekalan ikan kita pula yang tidak terjejas kan. Okey. Baiklah, itu dia tadi antara berita penting di akhbar anda. Boleh dapatkan akhbar anda ataupun naskah anda pada hari ini. Menyentuh tentang banjir kilat yang berlaku di utara tanah air di Baling, Kedah. Kita difahamkan keadaannya amat membimbangkan. Jadi untuk mendapatkan orang kata dari segi perkembangan terkini, kita akan bersama dengan Ketua Polis Daerah Baling iaitu Superintendent Syamsuddin Mamat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin perkembangan terkini Tuan selepas operasi mungkin sedang jalankan pada ketika ini? Ya. Terima kasih pihak TV3 untuk makluman semua pihak. Kami sedang menjalankan tindakan search and rescue di kawasan yang terlibat yang melibatkan 12 buah kampung iaitu di Mukim Kupang, daerah Baling. Dan pada pagi tadi kita telah menggerakkan 250 orang pelbagai agensi terdiri daripada PDRM, bomber dan sebagainya di kawasan kampung terlibat. Dan baru 10 minit yang lalu saya dipahamkan kita telah menjumpai 2 mayat dan belum dapat disahkan jantinanya buat setakat ini. Baik. Kalau boleh Tuan kongsikan juga, mereka sudah pun ditempatkan di PPS kan? Jadi bagaimana keadaan mangsa-mangsa banjir ketika ini? Untuk makluman semua, kita telah menempatkan mangsa-mangsa banjir ini di 2 PPS. Yang pertama adalah di SMK Jerai melibatkan 93 buah keluarga dan berjumlah isi rumahnya iaitu 386 orang. Manakala satu lagi sekolah iaitu di Sekolah Menengah Agama Yayasan Al-Karyah menempatkan 1,008 pelajar sekolah agama tersebut. Dan jumlah besarnya itu 1,394 orang. Ya, Tuan, difahamkan ini antara kejadian banjir terburuk di Baling yang dilaporkan. Kalau boleh diterangkan juga Tuan, operasi SAR tersebut ingin mencari berapa mangsa pada ketika ini? Tadi difahamkan 2 mayat telah dijumpai. Mungkin ada lagi yang dicari, Tuan? Ya, setakat pagi tadi sehingga jam 10, kita hanya menerima 1 laporan polis daripada ketua isi rumah yang melibatkan 3 mangsa yang hilang. Dan setakat ni kita telah jumpa 2 dan mungkin 1 lagi insya-Allah kita akan cuba untuk dalam search and rescue kita. Dan setakat itu saja yang kita dapat daripada mangsa-mangsa banjir, hanya 3 saja yang hilang ataupun tidak dijumpai. So dan sekarang kita dah jumpa 2 mayat dan
mungkin tinggal satu lagi dan kita masih lagi klasifikasi sebagai orang hilang lah yang satu lagi tu. Dan mungkin Tuan juga boleh kongsikan dari segi anggota penyelamat ini bagaimana pula misi mereka ketika ini. Sekarang ni kita masih lagi meneruskan pencarian di kawasan yang terlibat dan kita meluaskan sektor pencarian kita sehingga ke jarak lebih daripada 5 km di kawasan yang berlaku banjir kilat tersebut. Tuan, keadaan semasa di Baling pada ketika ini, air masih tinggi? Keadaan sebenarnya banjir ni adalah berpunca daripada kepala air. Dan selepas berlakunya kepala air, dia berlaku banjir kilat. Dan selang 2 jam selepas banjir kilat itu berlaku, keadaan air telah menyusut. Dan buat masa sekarang, air telah tiada di kawasan berlakunya banjir kilat. Cuma lopak-lopak air saja. Dan yang tinggal adalah kemusnahan lumpur yang ditinggalkan di dalam rumah dan kawasan-kawasan sekitarnya. Termasuk dengan sisa-sisa kayu dan lain-lain barang yang hanyut sekali dengan kepala air. Bagi kampung yang terjejas, Tuan, adakah kesemua mangsa sudah pun dipindahkan atau masih ada lagi sebilangan mereka berada di kediaman masing-masing? Setakat ini hanya ada 93 keluarga yang telah kita daftarkan sebagai mangsa yang melibatkan 386 dan kita masih lagi pihak polis bersama dengan lain-lain agensi seperti JKM, Bomber, APM, Rela dan sebagainya masih lagi mencari untuk mendaftarkan mereka. Ada yang menumpang di rumah saudara mara dan jiran pada waktu malam ataupun awal malam tadi. Ya, Tuan, terima kasih banyak atas perkembangan. Diharapkan agar segala urusan pencarian ini dipermudahkan ya. Terima kasih Cik Hanif. Terima kasih TV3. Baik, jaga diri ya. Ya, baik. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perkembangan terkini yang sempat kami bawakan kepada anda berkenaan dengan situasi banjir kilat yang berlaku di Baling. Tak kira di mana saja, keadaan cuaca sekarang ini memang tak menentu, Hanif. Jadi kita mengharapkan agar ibu bapa lebih mengambil langkah berjaga-jagalah terhadap anak-anak dan mereka kena pastikanlah keselamatan anak-anak juga ya. Betul. Ketika ini. Dan doa kami agar segala dipermudahkanlah urusan di sana juga dan segalanya dapat diselesaikan dengan segera. Okey, Rina, kita nak berteriak seketika. Selepas ni awak ada perkongsian menarik ya? Ya, ini bagi mereka yang melakukan ibadah korban tahun ini. Bagaimana kita nak tahu ibadah korban kita diterima? Okey, segalanya selepas ni di Malaysia Hari ini. Baik, kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita menyentuh tentang bagaimana kita nak tahu ibadah korban kita ini diterima Allah ataupun tidak. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bingkisan ini. Saksikan. Ali! Ali! Kenapa susah payah buat korban ni? Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Jangan susah-susah, Yayasan Ikhlas kan ada. Untuk tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, merupakan Duta Korban Ikhlas yang sudah pun bersama kita di atas talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, terima kasih. Baik Ustaz, tadi kalau kita tengok video klip tadi tu memang rasa terujalah semua orang kan, tak sabar nak buat ibadah korban. Ada 5 hari saja lagi sebelum kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha. Bila sentuh ibadah korban ini, kita tanya-tanya juga mereka yang melaksanakan ibadah korban nak tahu Ustaz, bagaimana kita rasa yakin yang ibadah kita diterima oleh Allah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memberitahu dalam Al-Quran bahawa korban kita ini, darah dan juga dagingnya takkan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah barometer ukuran takwanya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging, darah itu takkan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai adalah ketakwaan kamu kepada aku, kata Allah. Jadi ayat ini kata ulama menegaskan bahawa kalau nak korban kita diterima, korban itu mesti dilandasi dengan ketakwaan.
Tanpa ada landasan takwa, berkorban tidak akan diterima. Sebab itu betapa pentingnya soal takwa dalam Quran. Ada 158 ayat yang membahas tentang takwa dan ada puluhan hadis. Kita ringkaskan, orang nak buat korban, takwanya duduk pada huruf takwanya. Ta, qaf, waw, ya. Pertama, tawaduk, jangan sombong. Qaf, qana'ah, tidak tamak. Waw, wara', berhati-hati dalam hidup. Dan ya, yakin pada Allah. Kalau ada 4 elemen ini, insya-Allah Allah akan terima kita punya korban. Sebab itu kita tengok dalam hal lan yanalallah, kata para ulama, itu takkan diterima oleh Allah sampai bila-bila. Orang yang melakukan korban hanya dengan kesombongan. Kena hati-hati kita. Baik, kalau kita menyentuh tentang kempen Korban Ikhlas yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini cara mereka jika berminat. Baik, terima kasih. Projek Korban Ikhlas ini telah pun menjadi program tradisi di Yayasan Ikhlas sejak tahun 2014 lagi. Dan sejak tahun 2014 sampai tahun lalu, ada seramai 158,000 keluarga saudara Muslim di 9 buah negara telah pun mendapat manfaat hasil daripada penyertaan rakyat Malaysia yang ikhlas untuk melakukan ibadah korban bersama dengan Yayasan Ikhlas. Jadi kepada semua yang nak menyertai kempen Korban Ikhlas bersama kami, mudah saja. Kalau ada telefon, boleh ambil gambar sekarang, boleh scan kod QR ataupun layari laman web kami di www.korbanikhlas.com. Di laman web itu terdapat pelbagai package yang pihak yayasan tawarkan. Klik saja mana pilihan kita. Dan sekiranya ada juga perkara yang nak ditanyakan untuk dapat keyakinan, boleh saja hubungi kami di talian 03-8751-2500 untuk sebarang maklumat lanjut, insyaAllah. Okay. Tadi Ustaz ada menyentuh tentang pelbagai pakej ibadah korban yang ditawarkan. Kalau kita nak memberi fokus kepada pakej ibadah korban di luar negara, Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit? Baik, kita fokuskan kepada luar negara kerana pada hari ini 5 hari bulan adalah hari terakhir untuk kita buat tempahan dan kebanyakan daripada tempahan kita dalam tanah air pun telah pun ditutup kerana faktor bekalan. Jadi kita menumpukan juga kepada korban di luar negara. Selain Bangladesh, kita telah memilih 5 buah negara lain di Afrika, di India, di Nigeria dan juga di Aceh. Dan kalau kita buat sedikit bacaan tentang 10 negara yang paling miskin di dunia pun, kebanyakannya yang tertinggi itu terletak di Afrika. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada salah satu negara di Afrika, itu Chad. Negara nombor 4 termiskin di dunia dengan kerjasama pihak Majlis Islam, Agama Islam di sana. Dan di Chad, untuk makluman, ada 60% penduduk yang adalah Muslim. Jadi Alhamdulillah kita telah mendapat pengiktirafan dari Majlis Agama Chad sebagai wakil pelaksana ibadah korban. Dan memang kita bincang setiap tahun dengan pihak mereka. Lembu yang kita pilih pun cukup sifat, beratnya, kriterianya melengkapi. Dan sembelihan pun mengikut lunas dan pemantauan yang cukup daripada pihak Majlis Agama Islam di sana. Dan kita di Chad saja ada 3,000 petugas yang terlatih, yang bersedia untuk bertugas. Akhir sekali Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan pakej korban yang ditawarkan oleh pihak Yayasan Ikhlas ini. Baik, terima kasih. Slot penyertaan yang masih berbaki sekarang adalah pakej korban luar negara, iaitu di Afrika dan juga di India. Dan harganya bermula daripada RM390. Alhamdulillah, setakat ini kita telah peroleh sebanyak 70% daripada sasaran penyertaan untuk tahun ini. Jadi kepada para penonton, jangan ragu-ragu, terus mendaftar sementara peluang masih ada. Hari ini hari yang terakhir, 5 Julai tahun 2022. Boleh terus daftar di korbanikhlas.com. Ataupun ada nak bincang lebih lanjut, boleh hubungi 03-8751-2500. Ayuh kita tingkatkan lagi ibadah korban pada tahun ini bersama dengan Yayasan Ikhlas. Dengan penyertaan saudara-saudari, 32,000 orang saudara kita bagi golongan asnaf dapatlah merasa hasil daripada korban kita tahun ini, insyaAllah. Dan pastinya ini juga salah satu cara untuk kita bantu saudara Islam kita bukan sahaja di negara ini tetapi juga di luar negara. Betul kan Ustaz? Ya, betul sekali. Baik, sedikit sebelum kita berakhir, Ustaz ingin kongsikan kepada penonton-penonton Malaysia hari ini secara ringkas. Secara ringkas, tuan-tuan sekalian, korban bukanlah paksaan, tapi korban adalah manifestasi kesyukuran. Syukur atas segala nikmat. Dan kita niat nak membantu rakan-rakan kita yang sedang kesusahan, khususnya yang sedang dilanda musibah banjir dan seumpamanya. Jadikan korban ini sebagai mekanisme membantu orang yang lebih memerlukan daripada kita. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, Duta Korban Ikhlas. Mudah-mudahan segala urusan ini dipermudahkan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz.
Baik, itu dia tadi menyentuh tentang ibadah korban, tinggal beberapa hari sahaja lagi dan pastinya dalam saat kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, betul, ibadah korban inilah yang paling kita rindui sebenarnya. Dan kepada yang berkorban ni juga ingat ada amalan-amalan yang dilarang juga pada ketika ini. Jadi kita ikut dan tak sabar rasanya untuk hari Ahad ni. Ya. Kita akan berlintas langsung nanti kan untuk Hari Raya Aidiladha nanti. Bertugas ya hari ini? Bertugas. Alhamdulillah. Insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada semua penonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan apa saja perkongsian kami memberi manfaat untuk semua. Esok Hanif. Esok bersiaran tak InsyaAllah tidak. Sepatutnya awak tahu sebab esok kita nak bawakan ini berkaitan dengan khusus bagi peminat-peminat haiwan eksotik. Kabarnya adalah macam-macam akan kita kongsikan nanti. Yang awak minat pun ada kan? Haiwan kegemaran Hanif, bukan saya. Ada banyak sebenarnya yang kami nak bawakan esok. Awak tak bertugas? Tak bertugas juga. Okey, baik. Kita bersama dengan rakan-rakan tugas yang lain untuk mereka melihat sendiri pengalaman mereka menyentuh haiwan eksotik ini. Diharap segala perbincangan kita pada hari ini boleh memberi manfaat dan juga setiap urusan kalian yang menonton dipermudahkan untuk hari ini. Okey, saya Hanif Miswan. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Aku pun bermula rasa malu.